kita menang. Ayo, ayo. Hari ini kita bersama. Ayo, ayo. Malaysia hari ini kita menang. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bila KSC berbicara episod 6. Ya, 6. 6. Oh, 6. Jangan lupa. 6 hari ya. 6 hari kita. Hari kita dah berdua ni kurang udara lah. Kurang So hari ni tema kita bola sepak bola sepak Malaysia. Sepak ya, macam-macam pakai jersey. Kan. So kita pun ada Tengok apa Azhari macam ni Al-Qas Azhari. Kita Macam Al-Qas Malaysia. jersey Malaysia aku dah kecil lah. Tak muat lah. Yang macam mungkin dia tu. Itu bermakna kau punya tu Sama ada itu PKP bermakna yang banyak ataupun ataupun tu kan. Badan dah makin besar. makin membesar lah. Okey, kita terus ke topik kita hari ni. Semalam kita dah bincang, semalam kita dah share kepada pembeli-pembeli semua nak beli rumah baru ke nak beli rumah second hand. So hari ni kita nak share sikit kepada diorang tips lah nak beli rumah landed ataupun nak beli rumah apartment high rise. Kan? Okey. So Menarik ni, topik ni. okey. Mungkin kita boleh start dengan orang yang paling muda sikit lah kot. Abang Adnan kita. Oh, macam mana? Okey, alright. Dia cakap pasal Azmanan ni seronok dah lama tak tengok campaign. Azmanan nombor berapa? Nombor berapa Azmanan? Oh, 19. 16. Okey. Betul lah tu. 19. Okey. Okey, topik kita hari ni apa? High rise berbanding compare dengan landed so kita nak cakap pasal kelebihan kelebihan ke apa? Kekurangan ke apa? Yes. Comparison lah. Okay, alright. So property kalau kita cakap pasal residential memang tak lari lah sama ada pilihan pembelian tu sama ada high rise ataupun landed So high rise ni kalau kita kebanyakannya yang dari segi pengalaman aku sendirilah yang membeli high rise ni biasanya orang-orang yang dia lebih suka kepada simple life. Okay, yang kalau ada orang yang bujang ataupun orang-orang yang bekerja tapi tak nak space besar sangat dan ada facilities yang banyak. Contoh macam ada swimming pool, ada security, okay, dia tahu parking kereta kat mana dan dia pun tak nak rumah yang besar-besar tapi dia nak ada facilities. Okay, jadi orang-orang yang lebih prefer facilities biasanya dia akan pergi kepada high rise. Okay, tapi kalau orang-orang yang dia lebih family oriented, dia lebih fikir nak ada space, nak ada bilik untuk setiap ahli keluarga, okay, dan dia nak satu rumah yang lebih selesa kepada family, mereka akan lebih prefer kepada rumah yang landed, okay, landed property. So dari segi landed, kalau kita compare dengan high rise, of course untuk yang B40 punya market, aku rasa kalau untuk landed dengan property compare dengan high rise, of course landed lebih mahal lah. Tapi tak dinafikan juga kalau high rise ni ada rumah-rumah yang mahal, okay, yang tergolong dalam T20 punya market lah, tapi especially dekat kawasan-kawasan bandar, contoh macam Kuala Lumpur, okay, Damansara dan sebagainya. Okay, so mungkin kita boleh mula dengan tu lah. Nak dengar juga abang-abang ni punya pendapat macam mana kan? Abang Hanafiah apa? Kali Jamlu kan? Tapi lah macam body tu. Apa dia?
Ha? Kadek Candos bila dah tak trending, body dia lain sikit. Betul lah. Yang aku kenal dulu dia Polisi lain. ya. Ini kali yang ni baru kali kaloi. Okey, bagi aku pula untuk pendapat aku sih, kalau untuk apa kelebihan dan juga kekurangan untuk antara Malenda juga rumah high rise yang macam Azadi pun cakap lah pasal untuk guna family kan. Kemudian tapi untuk aku pula untuk high rise dia ada risiko dari segi macam kita tahu kan Highland Tower tu kan tahun 96 kan, 97 dia pernah runtuh dulu high rise kan dekat Ulu Klang. Dan juga sekarang ni kita boleh dengar 2 tahun lepas dia dekat area Wang Semaju ada retak dekat ni dekat rumah area apartment low cost kan. Jadi untuk high rise ni dia risiko di situ sebab dia mungkin pasal dia mendongak langit ke atas juga dia berat. Jadi isu dia mungkin kalau untuk developer tu buat rumah tak berpadanan dengan dia punya berat, jadi bukan isu retak ataupun dia akan runtuh lah berbanding dengan landed sebab dia tak tinggi sangat. Dia paling tinggi pun 3 tingkat kan, yang kita tahu lah banglo. Dan juga selalunya developer akan buat juga tak ada terlalu beban lah untuk rumah tu sendiri. Itu yang aku bercerita lah. Dan juga untuk risiko untuk high rise ni sebab kalau kita selalu dengar orang terjatuh terhempas, jadi risiko di situ untuk high rise amat tinggi berbanding dengan rumah landed. Itulah sekian kalau Jambus menjelaskan kepada anda. Okey, kepada ni pula Ahmad Syarul. Ahmad Ahmad Syarul. Syarul. Pak Syarul Azhar. Merah kan? Ya, tapi kalau kau pasal ini ramai sangat orang berak kat sini lah. Selangor tu dia kan. orang berak. Selangor Orang berak, Selangor. Koma. Kita terpelan lah. Apa doyan? Okey. Aku nak cari kalau Selangor lagi ya. Selangor. Selangor lagi tambah. Okey. Sila. Okey, pasal high rise dengan landed kan. Aku ada experience lah, just nak share sebab rancangan ni pun kita nak berkongsi kan. Betul. Aku ada pengalaman sendiri. Bila kita dah jual rumah dan owner tu bila dah dapat duit, kadang-kadang dia nak buat investment. Bila dia nak buat investment, dia akan refer balik kat kita sebab kita dah pernah jual rumah dia kan. Dan bila dia refer kat aku, masa tu dia cakap, saya nak beli rumah lah. Bajet dia kurang dalam bawah 300,000 kan. So aku pun tanya dia, nak yang high rise ke nak landed? Sebenarnya ada ramai lagi pembeli-beli kat luar yang tak faham maksud landed dengan high rise ni tau. Ada yang bayangkan high rise ni dia macam kondo sahaja. So maksudnya high rise ni hanya orang cakap ada clubhouse, ada kolam renang yang saiz Olimpik. Kan ada padang golf dan sebagainya, ada gym semua kan. Tapi ada juga high rise yang low cost. Masih dikategorikan sebagai high rise. Contohnya macam dekat USJ 1. USJ 1 ada aku pernah jual satu lah dekat USJ 1, dia low cost. Harga 120,000 je. Tapi kategori masih dalam high rise. Dan ada juga landed yang harganya murah. Contohnya macam dekat low cost Banting Baru. Harga dia 180-200,000 je. So maksudnya landed high rise ni sebagai pemain property atau kita sebagai ejen property, kita kena share dengan pembeli dan bakal pembeli kita bahawa maksud high rise dengan landed tu kena betul. Sebab ada landed yang mahal macam Azhari cerita tadi kan, yang banglo 3 tingkat sebagainya memang yang mahal, tapi ada juga yang murah. Sama juga high rise, ada yang mahal dan ada yang murah. Benda ni kena clear. Sebab kalau kita perasan benda ni kalau dia tak betul-betul faham, akan menyebabkan mereka tak jadi nak beli rumah. Itu penting lah sebenarnya. Maksud high rise dan juga landed tu sendiri. Betul. Okey. So kalau Azizul boleh tambah ke? Azizul Abu Hanifah macam mana? Kejor. Jelaskan anda. Kenapa anda? Okey. Bunga, doyan apa bunga? Okey, kalau Abang Azizul, okey. Abang Azizul ni legend lama weh.
Ini betul-betul lama weh. Wah, Tapi aku tak tahu tahu. tengok main lah. Tapi Syafirul dah ambil dulu. Oh. Habis Dia aku buat tak tahun sempat tengok main 94 kan? Wow. 94, 95 kan? lah. 94 Serius lama. 94, 95 lah. Ada isu rasuah tu kan, betul dia Rasuah kan. Betul. Tapi Azizul ni, dia masih jadi coach tau. Untuk kalau tak silap aku Pro 2. Oh, ya. Oh, kelab Pro 2 Tadi lah. Oh. Dia minta jadi coach nilai harta ya? Urus aku jadi coach. Okey. Kalau aku kalau cakap landed versus high rise kan. Okay, kalau kita tengoklah dia itulah dia kalau ada pada aku macam based on experience kan, kita dah pernah jual rumah, kita tengok kalau orang-orang yang beli first house buyer ni, yang beli rumah pertama ni macam baru kahwin, lepas tu dah bekerja, betul mesti nak cari rumah kan. So orang-orang yang macam ni aku nampak banyak lebih kepada menjurus kepada landed. Macam itu impian dia orang lah, nak beli rumah yang ada landed. Sebab apa? Sebab satu, dia orang nak ada ruang lah kan, ruang. So sometimes rumah landed ni dua tingkat. So dia ada ruang. Lepas tu betul dia mungkin dia fikir macam future dia nak extend lah rumah tu, nak besarkan lagi rumah lah kan. So kalau macam apartment ni limited lah sikit benda tu. Lepas tu satu lagi isu parking. So kalau landed dia boleh parking 2 kereta contohnya kan. Tak kalau boleh masuk 1 kereta pun boleh parking kat luar lagi, dan ada kawasan lah. Tu nampak kalau first house buyer dia orang lebih pada landed sebab cost risk factor ni lah. Dan ada juga pembeli aku yang dia orang ni dah tua, okay, dan dia nak downgrade. Aku ada satu, aku tahun lepas aku jual apartment Casuarina dekat Botanic. Pembeli ni Chinese tau. Dia sekarang dia duduk dekat mana? USJ lah aku. Landed lah. Rumah dia besar. Landed yang kira ada tanah kat tepi. Yang masa aku datang nak sign MOS tu, dia orang tengah berkebun kat tepi tu. Lepas tu dia kata sekarang lepas tu dia punya hometown memang dekat Pandamaran. That's why dia cari rumah dekat Casuarina tu. Dan dia kata kenapa beli apartment for investment ke? Dia kata I nak duduk. Why nak duduk kan? Dia kata because dia nak downgrade, sebab dia kata kalau rumah landed ni high maintenance dia kata. So kalau rumah apartment ni dia dapat reduce kan lah, sebab dia orang pun dah tua, dah retired kan. So dia orang punya income pun limited. So dia orang nak cari rumah yang kecil sebab anak-anak pun dah besar, dah duduk rumah masing-masing. Ada juga macam tu. Abang Azman Danan. Abang main Azman Danan, jelaskan pendapat anda. Dia sebut Azman tu, teringat game-game dulu Giant. Patutnya kita pun dah tua lah. Kita pun dah menuju ke umur 40 sen, 50 sen. Kan? 50 lot. Tapi jiwa muda lah, jiwa muda. Ya. Okay, so apa? Kita dengar pandangan-pandangan daripada ni Abang Azizul kan, Abang Syarul. Khalid Jamlu pasal. Khalid Jamlu pernah main Selangor tu. Oh iya. Dah. Dulu Perak. Dia main dalam Selangor, dia main PDRM sekarang. Main PDRM. Sekarang tak main dah kot. Main lagi ya? Dia main lagi PDRM. Okay. Baik. So, aku rasa kalau macam aku pun macam tadi yang Syafirul bagi tahu kan, ada pembeli-pembeli yang nak downgrade. So aku rasa aku pun pernah jumpa buyer pembeli yang macam tu, Melayu. Bila kita tanya dia, dari segi kemampuan dia memang boleh membeli banglo sebenarnya, tapi dia pilih untuk beli kondo yang lebih selesa sikit lah. Sebab kalau kondo kita tahu dekat setengah-setengah tempat memang dia kondo yang memang luas kan. Jadi bilik pun luas, hall pun luas. Jadi tempat pun selesa. Jadi setengah-setengah pembeli sampai ke satu tahap umur, kadang-kadang mereka ni lebih suka tempat yang sebab kalau mereka dah lama duduk dekat landed properties, dan landed properties aku rasa satu point yang aku nak touch adalah
kalau kita compare dari segi security kalau kita tolak tepi lah dari segi design, dari segi laman dan sebagainya, tapi kalau kita cakap pasal security, orang yang mementingkan security, pada aku kawasan perumahan, kalau kita compare dengan dua jenis property ni, high rise lebih secure lah berbanding dengan landed properties, unless kalau landed property tu dia ada hire guard, guard yang jaga satu kawasan perumahan tu. Tapi kalau high rise ni dia dah banyak orang yang berminat membeli high rise, macam tadi Syafiq cakap, satu tahap umur dia akan terus pindah ke high rise. Sebab apa? Dia nak downgrade satu, lagi satu dia nak pilih satu life yang simple, life yang tak payah nak kemas besar sangat, dan barang-barang yang dia ada pun kalau dia tinggal rumah tu dia tak risau kan. So secure lah. So aku rasa tu antara point kenapa orang yang banyak di kalangan kita yang kita jumpa klien-klien yang macam tu lah. Okay. Abang Khalid? Aku nak sambung sikit pasal yang yang Azman Adnan dekat tadi tu. Azman Adnan cakap pasal security kan. Aku pernah jual rumah dekat Subang Suria. Masa aku jual rumah tu, satu family datang lah untuk viewing tau. So bila satu family datang untuk viewing, abang dia ni macam berminat nak beli. So bila adik dia dah settle semua, so aku dah sign DMP apa semua, dia minta aku carikan rumah pula. So bila aku carikan rumah, adik dia cakap rumah dekat Subang Suria tu kena bayar maintenance tau. So dia orang ni tak tahu yang kena bayar maintenance kan. Apartment kena bayar maintenance kan. Walaupun tak tinggi, tapi kena bayar lah. So dia suruh aku carikan rumah dekat Kelang. So aku pun cari lah rumah dekat Kelang. Carikan rumah dekat Kelang, aku tahu kat mana? Dekat Bukit Tinggi, dekat Tesco. So dekat Tesco tu pun ada security juga. So dia kena bayar juga. Jadi kalau sambung balik yang Azhari ataupun Azman dah cakap tadi tu, yang kata rumah landed pun tak kena security, tapi dia still kena bayar jugalah monthly untuk security payment. So dia tak boleh lari lah. Dalam dunia ataupun keadaan sekarang, kebanyakan rumah-rumah landed pun dia dah ada security. Dan dia kena bayar monthly lah untuk dia punya maintenance dan sebagainya kan, kat situ. Jadi nak lari daripada tu agak susah. Cuma yang kita boleh nampak, kalau aku boleh cakap, Airas ni kebanyakannya di bandar lah. Susah nak jumpa Airas kat tengah kampung lah. Rasanya tak jumpa kot. Tak ada. Tak ada landed dia. Tak ada. Landed yang ada di kampung lah. Ada perumahan-perumahan baru, tapak-tapak baru kan. Mana banyak lagi. Kalau Betul. pattern dia kat situ lah. Ada juga kalau yang landed, ada juga kalau landed ni ada orang rumah yang dia tak nak bayar security, jadi guard tu lalu dia akan skip rumah tu kan. Mungkin rumah sebelahan. Macam saudara Ahmad Syarul, saudara Azman Najul, saudara ni Abu Arifah ni. Saudara Azizul lagi, Azizul ni saya nak tambah lagi lah. Macam aku pula, bagi aku kalau untuk Airas ni, dia bagusnya sebab dia ni ada JMB. Betul lah, JMB. Jadi kalau korang jadi malam-malam sapu rumah, malam sapu laman, tak apa, dia ada cleaner. Lebih untuk Airas. Jadi kalau untuk maintenance, kalau macam pipe botol atau peli rosak, kita tak ada nak pening kepala. Memang dah ada maintenance nanti. Untuk Airas, dia bagus. Betul tak? Dan juga untuk jarang Airas kita dengar ada anai-anai berbanding rumah landed, betul tak? Rumah landed ni sebab apa? Sebab dia rumah bawah dan tanah dia kan, macam tu kalau macam ada dekat area Analas tu. Aku dah jumpa rumah dia rupanya bawah tu dia dah reput, dia dah makan kayu tu sebab rupanya bekas tanah yang di rumah tu adalah tanah kelapa sawit. Berbanding rumah Airas, jarang kita dengar macam diorang buat macam kena makan anai. Dan juga yang best lagi tu, yang untuk rumah Airas ni, kalau untuk kelebihan lah, sebab dia ada macam untuk cahaya matahari tu, dia macam-macam datang matahari tu, yang sebelah blok lain ni dia macam redup. Tapi kalau untuk landed pula, bila kena semua kena. Dia yang untuk antara kelebihan untuk Airas lah. Bermakna kalau macam untuk landed pula, dia ada pula macam untuk landed
biasalah kalau kita kena masuk sini macam aku pun, korang pun mesti korang dah sapu rumah si, halaman si, betul lah. Foto-foto si tak ada nak arah JB kalau ada maintenance tu, tak tahulah kalau ada cloud. Macam juga macam aku cakap lah. Kalau macam untuk sekarang ni, isu dia rumah aku tak adalah macam hal yang rosak. Tapi kalau untuk meledit, banyak yang aku jumpa lah. Mungkin korang pernah jumpa kan benda-benda tu. Itulah. Saya ada pandangan daripada saya lah. Okey. Boleh sambung lah. Untuk kau ni, Azizul. Sudah Azizul. Okay. Okay. Kalau aku lagi sekali aku nak mungkin kita boleh bagi tips. Tadi first house buyer kan. Tapi kalau kita ambil point of view of investor pula, kita tengok investor dia lebih prefer kepada high rise. Betul kan? Sebab high rise ni biasanya kebiasaannya dia punya rental dia lebih tinggi. Dan bayaran bulanan diorang rendah. So biasanya dia dapat positive cash flow lah kat situ. Sebab kalau landed ni kita tengok susah nak dapat yang rental yang tinggi-tinggi kan. Sebab macam kawasan rumah aku sendiri ni pun. Kalau sekarang harga dah dekat 370 dekat 400 kan. So bulan-bulan je dah dekat 1,700, 1,800. Lepas tu sini rental baru 900. So diorang kena top up banyak kot. Sebab pada investor dia orang tak prefer. Landed bukan pilihan investor lah. Kalau just aku rasa landed dia orang beli untuk duduk sendiri okey lah. Kalau macam ni high rise ni kalau nak memang betul nak buat rental income kan. Dia orang go for high rise lah. Jadi kalau kita cakap pasal investment kan, investor ni dia ada macam persen-persen yang dia orang cari lah untuk setiap perumahan. Maknanya kalau siapa yang pernah deal lah kot, dia ada certain persen yang dia orang target. Maknanya kalau rumah tu persen dia sampai ke tahap ni, baru dia akan go kan. Macam mana pandangan? Betul. Aku pernah jumpa satu pembeli ni. Actually aku tolong jual rumah dia. Dia beli macam mana? Dia beli rumah, dia memang beli rumah landed je. Dia beli rumah landed, kalau pernah dengar rumah busuk lah. Kan? Rumah yang memang dia boleh tekan harga gila-gila je. Harga memang betul-betul harga value dan dia beli dan dia refurbish balik rumah tu dan dia jual semula. Dia macam ni dia dapat keuntungan dari bentuk capital gain lah. Mana dia dah consider lah. Dia beli rumah tu harga rendah gila, lepas tu dia renov, tambahlah sikit ada cost kat situ kan. Dan dia jual balik pada harga yang betul-betul memang boleh jual lah, harga market lah kan. Dan dia still dapat untung masa tu. Dan dia kata dia memang buat benda tu dan dia hanya pilih rumah landed je. Dia tak pergi pun rumah-rumah yang apartment. Itu investor yang macam tu pula kan. Kawasan mana tu? Ada aku bawa kau dulu masa buyer kau nak tengok rumah apa Desa Coffee. Tu rumah dia lah tu. Desa Coffee. Okey. Yang Zizan yang aku koring dengan Zizan rumah Puncak Lam. Puncak Lam. Tu rumah owner tu lah. Tapi rumah tu betul-betul baru lah, nampak macam baru, memang cantik lah. Dia refurbish balik kan. Padahal dia refurbish balik. Saya melihat saudara Azwana macam ni agak dikit lah. Sekarang ni. Ya. Dia macam keras sikit. Keras sikit. Keras sikit. Dah, aku nak pakai muffler tapi aku tak jumpa. Aku dapat jumpa taekwondo je. Tak, taekwondo je tadi. Malah aku pakai tie, dia pakai tadi taekwondo pula. Safety lah. Safety kan. Okey, mungkin dah nak habis masa ni. Mungkin kita boleh ni dan kita pergi ucapan sikit pada Malaysia. Kita mesti menang. Nak pergi main bola sikit. Betul. Aku pun ada training. Tak abang nak tahu bola. Jadi kau main aku pula ni ada rambut tadi. Aku main kat sebelah tempat burung tu lah. Tempat burung. Burung tak boleh jauh-jauh lah. Nak duduk dekat-dekat dengan burung. Kita jaga burung kita. Okay, last one. Last one. Ayo Malaysia ku.
Zul. Nak kena nyanyi balik apa? Kita bagi semangat sikit. Ya, kita bagi semangat balik untuk Malaysia. Sebagai tim Ya. menang, insyaAllah. Ya. Sebagai tim menang benda ni. Macam mana? Yo, Go! ayo. Yo, ayo. Yo, Malaysia tu. Hari ini. Kita mesti Yo, ayo. Ayo, Malaysia tu. hari ini Menang. Ayo, ayo, Malaysia tu. Ya, insyaAllah kita menang lagi COVID tadi ni. Okey, siapa untuk ni daripada ni Azul Azlan? Okay, sama-sama kita putuskan rantai COVID-19. Stay at home. Berkali Itu je. berkali jamlus. Saja ya. Jam dulu. Stay at home. Break the chain. Thanks for frontliner. Kita mesti menang. Next. Apa Syarul? Okey. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Stay home, duduk kat rumah. Kita mesti menang. Ya, kita mesti menang. Jumpa lagi. Ayo, ayo, Malaysia ku. Hari ini kita Pasti menang. Semua Jazul, semua Jazul. Ayo, Semua Jazul. ayo, Malaysia ku. Hari ini kita mesti menang. Kembali. Okay, jumpa lagi. Next. Okay, bye. Okay. Stay at home. KKC berbicara. Ya. Ya. Kita menang. Assalamualaikum.